Timbul perasaan marah lah. Kita sebagai pengguna, kita ada hak untuk gunakan parking tu. Pernah atau tidak anda berhadapan dengan situasi di mana parkir yang sepatutnya menjadi hak bersama telah dihalang oleh individu atau sesuatu objek bagi tujuan menyekat pengguna lain meletakkan kenderaan? Sikap mementingkan diri ini bukan sahaja menidakkan hak individu lain sebagai pengguna, malah perselisihan faham dan pergaduhan juga boleh tercetus disebabkan tindakan sesetengah pihak menyekat parkir terbuka. Tahukah anda bahawa tindakan menyekat petak parkir atau cok parkir dianggap sebagai satu kesalahan di bawah Seksyen 50-3 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang boleh membawa kepada hukuman denda dan penjara. Cok parkir ini termasuklah perbuatan meletakkan sesuatu barangan berdiri di atas petak parkir dan lain-lain tindakan yang bertujuan bagi menghalang petak parkir diambil oleh orang lain. Kadang-kadang kita mencari tempat parking. Bila kita ada dapati tempat parking itu kosong, tapi ada kod ataupun benda lain menghalang kita untuk masuk, maka timbullah saya memang rasa macam timbul perasaan marah lah. Saya tengok juga kalau keadaan tempat tu rasa macam saya boleh alihkan kursi tu, macam premis tu nampak macam tenang, kita alihkan lah. Cakaplah kita sebagai pengguna, kita ada hak untuk gunakan parking tu. Undang-undang ini turut diguna pakai bagi semua kawasan termasuklah perumahan, tempat awam maupun premis swasta. Hari ini kami akan melakukan tinjauan di sekitar Subang Jaya ini untuk melihat sama ada masih wujud ataupun tidak budaya cok parking ini di kalangan pengguna. Berdasarkan tinjauan kami di beberapa kawasan, kebanyakan kesalahan cok parkir yang berlaku dipercayai berpunca daripada tindakan pemilik premis meletakkan halangan di petak parkir di hadapan premis mereka. Baik, selepas melakukan tinjauan beberapa jam di sekitar Subang Jaya ini antara contoh yang boleh kita lihat di mana ada pihak yang tidak bertanggungjawab meletakkan kon-kon ini dengan tujuan untuk mengelakkan pengguna jalan raya yang lain daripada menggunakannya. Dan ini jelas menyalahi peraturan yang telah ditetapkan. Perbuatan cok parkir bukan sahaja mencabuli hak pengguna lain, malah turut dikuatiri akan mengganggu kesejahteraan kawasan berkenaan. Kita hak sesama manusia kan, kena fahamlah situasi orang dah tunggu, parking tak banyak, so first come first serve, perlu sabarlah. Maksudnya macam contoh kalau kita tengok dekat mall, orang tu dia kereta tak ada lagi tapi dia dah berdiri dekat parking tu. So dekat situ saya rasa tak baiklah, sebab bagi kita mana yang sampai dulu dia terus dapat parking, itu hak dia. Tempat parking ni kegunaan bersama, kegunaan awam. So sesiapa sahaja boleh guna. Kenapa mesti nak cok-cok parking? Bagi akak tak adil benda tu. Contoh kalau parking berbayar, bagi akak lagi tidak adil benda tu. Sebagai pengguna, kita tahu hak pengguna macam mana kan. So benda tu akan jadi negatif, gaduh ke apa sesama kita. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Korporat dan Pengurusan Strategik Majlis Perbandaran Subang Jaya, Asfarizal Abdul Rashid, isu cok parkir sememangnya perlu dipandang serius. Justru setiap perkara yang bertujuan untuk menghalang kegunaan parkir bagi pengguna lain bakal dikenakan tindakan. PSG boleh melaksanakan tindakan untuk mengalih, menunda ataupun menyimpan sebarang halangan yang berlaku di kawasan tersebutlah. Ia termasuk kenderaan itu sendiri ataupun barang-barang yang diletakkan untuk tujuan menghalang tempat letak kereta tersebut. Dan melalui perintah ini juga MPSJ boleh mengenakan kompaun terhadap pesalah yang melaksanakan ataupun melakukan kesalahan tersebut, dan pengeluaran kompaun sebanyak RM80 boleh dikenakan.
Terdapat juga kemudahan sewaan petak khas parkir yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan PBT bagi premis-premis yang ingin meletakkan kenderaan. Walau bagaimanapun, masih terdapat syarat dan peraturan yang perlu diikuti supaya kemudahan yang tersedia tidak disalahgunakan. Sewaan tempat letak kereta ini, dia tidak boleh untuk meletakkan barang-barang perniagaan. Dia khusus hanya untuk kepada tempat letak kereta saja. Petak khas berwarna merah ini untuk tempoh masa daripada hari Isnin sehingga ke hari Jumaat, daripada pukul 8 pagi hingga ke 10 malam. Jadi apabila mereka ni telah diberi masa-masa yang telah ditetapkan dan masa-masa ini pula telah dilanggar, kan? Jadi mereka juga boleh diambil tindakan di bawah perintah yang sama. Orang awam juga diseru supaya melaporkan sebarang informasi atau aduan berkenaan salah laku cop parkir supaya tindakan segera boleh dilakukan. Orang awam atau mana-mana pihak boleh menghubungi MPSJ dengan menghubungi Pusat Kawalan MPSJ di talian 03 8024 7700 dengan melaporkan aktiviti ataupun kesalahan yang berlaku, dan pihak MPSJ akan melaksanakan ataupun mengambil tindakan yang sewajarnya. Masyarakat turut disarankan supaya lebih bertoleransi dan peka bahawa parkir yang disediakan adalah untuk kegunaan bersama yang perlu dihormati. Tanpa lesen. Tak ada lesen lah. Seperti kita dah ambil dah. Tak ada. Ada ke? Tak ada. Saya yang uruskan lesen. Ya ke? Tak ada lah. Sering kita lihat mesin air layan diri diletakkan di kawasan-kawasan tumpuan bagi kegunaan pengguna. Namun adakah ianya bersih untuk diminum? Dan adakah pemilik mesin menjalankan penyelenggaraan dan pembersihan secara berkala? Ikuti laporan Suara Konsumer dalam Ops Air Karat bersama Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah dan murah. Dengan hanya berbekalkan kurang daripada RM1, pengguna boleh mendapatkan sumber air osmosis berbalik atau lebih dikenali sebagai air RO menerusi mesin air layan diri. Namun adakah pengguna peka terhadap kebersihan air yang dibeli? Susulan itu, tim Suara Konsumer melakukan pemerhatian di beberapa kawasan yang menyediakan perkhidmatan mesin air RO layan diri. Di kaki 5 ini, kami menemui 3 buah mesin penapis air berlainan jenama. Berdasarkan pemerhatian saya dapati, perkhidmatan mesin jual air ini kebiasaannya ditempatkan di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan awam seperti di pusat komersial dan juga di kawasan-kawasan perumahan bagi memudahkan pengguna untuk mendapatkan sumber air. Tetapi sebagai pengguna pastinya sukar untuk mereka menilai sejauh mana tahap dan juga kualiti kebersihan perkhidmatan mesin air ini. Keadaan di sekeliling mesin yang tidak bersih secara tidak langsung mampu mengundang pelbagai haiwan perosak. Kita tak tahu dia punya servis waktu bila, berapa banyak kali dia servis, jadi kita tak tahu dia punya kebersihan tu tak kat mana lah. Dulu pernah juga sebab rasa macam bersih kan, kita pun beli saja-saja gitu je lah. Lepas tu bila terfikir macam tu dah stop, memang stop best lah. Dia kena kerap cuci lah. Sebab kalau tak kerap cuci, nanti orang ambil air hari-hari kan, dia tak elok lah. Saya tak guna sebab kita tak tahu cuci tu bila. Mesin tu tak tentu, dia servis tu cukup ikut time dia ke. Pasal kalau macam penapis air kat rumah tu, kita tahulah orang yang datang untuk servis kan. Mesin ni kita tak pasti, pasal kita tak pernah nampak pun kan. Jadi saya rasa kualiti air dia tu takut tak terjamin baik lah. Tim Suara Konsumer turut berkesempatan membuat rakaman operasi Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang disertai oleh 11 orang pegawai penguatkuasa. Pemilik mesin akan mendapatkan sumber elektrik dan air daripada pemilik premis berhampiran. Melalui operasi yang diketuai Muhammad Sapari Ismail, kebersihan mesin air ini diragui apabila saluran paip disambung secara tidak sah melalui tandas premis berkenaan.
Tambahnya, penggunaan logo pengesahan daripada beberapa buah agensi pada mesin ini juga mampu mendatangkan kekeliruan kepada pengguna. Dalam operasi yang sama, sebuah lagi mesin air RO yang tidak mematuhi syarat lesen yang ditetapkan turut ditemui. Wakil pengendali mesin ini menyangkal dakwaan bahawa mesin air yang terletak di hadapan premisnya tidak mempunyai lesen operasi yang sah. Tadi mesin ini beroperasi tanpa lesen. Tak ada lesen tak? Sampai kita dah ambil dah. Tak ada. Ada dah. Melalui rekod carian, mesin ini tidak pernah melakukan permohonan lesen daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Atas kan? Yang tu. Nanti akan call buat dulu start kat masa ambil tak? Tak ada. Saya yang uruskan lesen. Ya ke? Memang tak adalah. Menerusi operasi yang dijalankan oleh Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini, sebanyak 2 buah mesin air layan diri disita berikutan tidak mempunyai lesen yang sah dan masih beroperasi secara haram, di mana pihak syarikat pengeluar sepatutnya melekatkan stiker KKM di setiap mesin air mereka. Rentetan itu, bekalan elektrik yang dibekalkan oleh pemilik premis turut disekat. Kami turut mengatur pertemuan bersama Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pelesinan Cawangan Industri Domestik, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Shanmugam Supramaniam. Kalau dia dah ada lesen, maksudnya adalah tanggungjawab Kementerian Kesihatan untuk memastikan semua keperluan-keperluan untuk mendapatkan lesen. Sebagai contohnya dari segi penyelenggaraan, pembersihan, dari segi kualiti air, dari segi keselamatan air, semuanya terjamin. Maksudnya kalau semua elemen-elemen ini dapat dicapai oleh MDA sesuatu mesin itu, baru kementerian akan memberikan lesen. Aktiviti penyelenggaraan dan pembersihan perlu dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dan rekod servis perlu dipamerkan sebagai bukti ia dijalankan secara konsisten. Dia banyak masalah sebenarnya yang akan dihadapi oleh pengguna dengan meminum air daripada mesin yang tidak berlesen. Sebab kita dah tahu dah, mesin yang tidak berlesen ini tidak mempunyai apa-apa kawalan rasmi daripada kementerian. So, antaranya adalah seperti keracunan makanan dan penyakit bawaan makanan seperti hepatitis A, kolera, typhoid dan macam-macam lagi lah. Tindakan tegas akan diambil seandainya empunya mesin ingkar untuk mendapatkan lesen dalam menjalankan perniagaan mereka. Kita boleh menyita mesin itu ataupun pada masa sama kita boleh mengeluarkan kompaun kepada empunya mesin dan juga kita boleh mengenakan atau membawa isu ini, kita boleh sabitkan mereka di mahkamah dan boleh dikenakan denda jika disabit bersalah lah. Jadi kalau kita lihat dari segi dendanya, maksimum adalah RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Pengguna dinasihatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan keadaan luaran mesin yang kelihatan bersih dan menarik. Sebaliknya, memastikan ia mempunyai lesen yang sah untuk beroperasi. Saya sewa dalam masa 10 hari ke macam tu. Saya boleh sewa kat orang lain ke? Boleh, tapi depends pada puan lah. Dia bukan tuan rumah, bukan ejen. Kita mesti buat agreement antara owner dan penyewa. Kini pengguna boleh menyewa rumah dengan tempoh masa yang singkat hanya melalui aplikasi tertentu. Namun ada pihak yang cuba mengambil kesempatan terhadap situasi ini. Penyewa secara harian cuba menipu pencari rumah sewa bulanan dengan mengaut wang deposit mencecah ribuan ringgit sebelum melarikan diri. Lebih menyedihkan apabila pemilik sebenar tidak mengetahui rumahnya diperdagangkan oleh pelanggannya sendiri. Sejak wujudnya aplikasi untuk sewaan rumah secara jangka masa pendek, ramai pihak yang tidak bertanggungjawab cuba mengambil kesempatan. Mereka cuba mengaut keuntungan dengan penipuan sewa atas sewa. Wang pendahuluan dikutip secara tidak sah sebelum melarikan diri. Sewa atas sewa ni memang tak sewajarnya berlaku. Kalau saya nak menyewa rumah tu, saya nak jumpa owner dan kita mesti buat agreement antara owner dan penyewa.
Pengguna sepatutnya menyemak dulu siapa owner, tapi kadang-kadang pengguna ni dipergunakan juga. Sewa atas sewa ni tak betul lah, maknanya tak jujur. Penyewa yang pertama tu tak jujur, dia buat sewa kepada penyewa lain pula kan. Sepatut sebagai yang nak menyewa tu dia kena betul-betul jumpa dengan owner yang sebenarnya lah. Amar Lutfi yang berasal daripada Johor ini menceritakan pengalaman pahit rakannya yang ditipu semasa melakukan pencarian rumah untuk disewa secara online pada Januari yang lalu. Sekejap je benda ni jadi dalam masa seminggu. So dalam seminggu tu dia cari rumah, and then dia cari-cari dalam online punya app tu dia ternampak satu rumah harga 900. And then dia contact dia punya agent. Contact and then dia nego-nego dapat harga dalam 700. So in this area Damansara susah dapat 700. So dia macam sukalah, happy, dia excited. Mangsa dikatakan berurusan dengan individu yang menyamar sebagai pemilik rumah walaupun sebenarnya individu itu adalah seorang daripada penyewa yang menyewa untuk tempoh 1 hari sahaja. And then the next day dia dah pack barang. So kita orang sampai, kunci dah bertukar. So rupanya kita orang dah check, rupanya dia bukan tuan rumah, bukan ejen. Dia dan rakannya cuba untuk menjejaki pemilik rumah dan mendapati pemilik itu sendiri turut menjadi mangsa penipuan ini. Kita orang kontak siapa tuan rumah, rupanya tuan rumah tu pun baru tahu rupanya rumah dia dijadikan rumah penipuan lah. And then tuan rumah tu bawa kita orang pergi jumpa polis untuk buat report, dan sampai sekarang tak ada berita lagi. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. Thank you. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Kami telah menghubungi dengan individu yang telah berhubung dengan si mangsa, namun panggilan ini tidak dijawab. Dan kini saya akan berhubung dengan seorang lagi individu yang turut menawarkan perkhidmatan rumah untuk disewa melalui aplikasi atas talian. Hello. Kalau nak book rumah ni, dia minimum hari untuk sewa berapa hari? Oh, kita tak ada minimum pun. Saya sewa dalam masa 10 hari ke macam tu. Saya boleh sewa kat orang lain ke? Boleh, tapi depends pada puan lah. Sebab kami dah bagi sewa kat puan kan. So ikut pada, maknanya harga yang kami tawarkan pada puan tu, maknanya lepas tu depends pada puan. Individu ini menyatakan dia tidak menyediakan surat persetujuan kepada pelanggan. Perkara ini dikhawatiri boleh memberi peluang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penipuan. Tim Suara Konsumer kemudian bertemu dengan seorang pemilik rumah yang menjalankan perniagaan sewa rumah dengan kadar harga RM140 sehari. Bagi I, kalau ada juga orang yang third party sublist kepada orang lain dan markup harga tanpa pengatuan owner unit, itu boleh dikenakan tindakan. Dia menjalankan perniagaan ini secara atas talian melalui sebuah aplikasi online kerana yakin dengan sistem security yang telah ditetapkan. Setiap pelanggan yang ingin membuat tempahan harus meletakkan butiran kad pengenalan. Bagi I follow punya rules and regulation. So verified user je yang boleh book through because dia ada cover insurance. So kalau orang user tu tak verify, then nak claim masalah. Dan accountability tak ada. Jadi untuk user, I don't simply accept any users lah or any guest. Dia akan memastikan setiap pelanggan untuk menandatangani surat perjanjian sebagai langkah berjaga-jaga. Most of the cases, bila guest datang, kita akan bagi satu short term lease agreement di mana situ ada rules and condition, terms and condition, the do's and don'ts guest patut buat dan tak buat dalam a piece of paper. So dia akan sign. So itu kira macam indemnity untuk pihak I as a host dan guarantee daripada guest. Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan mengakui kes sewa atas sewa ini semakin meruncing dan mampu memberi kesan negatif kepada pengguna. Daripada pengalaman kita menerima aduan ni, kes-kes penipuan sebenarnya banyak juga. Isu nombor satu, pasal orang yang nak menyewa tu dia nak cepat. Lepas tu, dia pula mungkin digula-gulakan dengan murah sedikit. Dan mungkin juga orang lain pun tak. Jadi benda-benda seperti ini sebenarnya untuk kita menyewa, biasanya kita kena buat semakan sikit.
Datuk Nazim Johan menyatakan kebiasaannya suspek akan menggunakan modus operandi yang sama seperti desakan untuk melakukan pembayaran. Pasal biasa unsur penipuan ni kalau dia menekan kita supaya cepat. Dan dia kadang-kadang dia tipu banyak orang pula. Pengguna kena berhati-hati. Pasal kalau tidak, dia akan hilang tak pasal-pasal. 3 bulan bayar ke. Dia ni sewa sekejap, sewa 2 hari je. Dah tak ada bukan rumah dia pun. Itu biasa ya. Mempunyai pengalaman selama 11 tahun sebagai peguam, Wan Azmir Wan Majid menyatakan bagaimana undang-undang boleh melindungi mangsa yang tertipu. Pertama sekali, kita kena faham struktur bagaimana satu penyewaan dibuat. Untuk seorang tuan punya hartanah menyewa kepada penyewa, selalunya dia akan buat sendiri penyewaan tu, iaitu di antara penyewa dan tuan punya rumah, ataupun tuan punya rumah akan melantik seorang ejen. Pengguna dinasihatkan agar sentiasa memastikan ejen yang berurusan secara online adalah ejen yang sah. So, kalau kita berurusan dengan ejen, ambil IC dia, ambil syarikat yang dia berurusan, buat satu pemeriksaan. Betul ke syarikat ni berdaftar? Betul ke syarikat ni ada ejen yang bernama sekian-sekian nama? Dan bila saya bayar kepada syarikat, bukan kepada ejen. Itu lebih selamat. Sewaan secara harian menerusi aplikasi online di premis berbentuk strata seperti kondominium atau apartmen, pengguna boleh melakukan rujukan di Badan Pengurusan JMB setiap bangunan bagi mengetahui pemilik rumah sebenar. Kita tengok, betul ke tak untuk unit 1, 2, 3 ni kepunyaan ABC. Lepas kita dah periksa perkara sedemikian, baru kita tengok sama ada orang yang kita bincang dan berurusan tu adalah pihak yang sama. Pengguna perlu menyemak dan meneliti dahulu sebelum membuat sebarang tempahan mahupun pembayaran kepada pihak ketiga. Perincian di aplikasi online perlu dititikberatkan bagi mengelak diri anda menjadi mangsa kes sewa atas sewa. Setiap tawaran dan urus niaga perlu diteliti dengan sebaik-baiknya. Sebagai pengguna yang bijak, kita tidak seharusnya memberi sebarang ruang dan peluang kepada mereka yang cuba menganiaya pengguna. Laporkan setiap isu konsumer yang dicurigai kerana suara anda, suara konsumer.